Okey, soalan exercise 2, cari magnitude. Ingat lagi tak magnitude? Kalau kita nak cari magnitude, guna teorem Pythagoras. Okey, tapi macam mana kita nak cari magnitude ni? Okey, x kuasa 2 tambah y kuasa 2. Okey, ingat formula dia kalau kita nak cari magnitude x kuasa 2 tambah y kuasa 2. Okey, so dari sini kita bergerak ke kanan, bergerak 2, 4, 6, ada 6. Okey, bergerak ke atas, ada 3. Jadi kita ada jawapan dia. Buku tidak ada, jadi kita guna calculator. Jadi ini kita dapat 45. Okey, dengan laju 45. Okey, so dapat jawapan dia 6.7082. Okey, jawapan dia boleh jadi macam ni. Okey, seterusnya, okey, cari magnitude bagi PQ. So PQ nak cari magnitude dia. Okey, dia ke kanan ada berapa unit? 4. So 4 kuasa 2 je, jadi jawapan dia 4 unit magnitude dia. Okey, soalan 3, soalan 2. Soalan 2. Okey, PQ. Magnitude dia, okey, Y bergerak ke atas 3. So 3 unit kuasa 2, 3 unit. Okey, ni tak betul, kita kena tulis elok sikit. Okey. Seterusnya soalan 3. Okey, bergerak ke kanan 3 unit. Bergerak ke kanan 3 unit. Oops. Susah nak tulis lah. Okey, bergerak ke kanan 3 unit. Bergerak ke bawah 4 unit. Okey, yang negatif ni cikgu akan terang nanti, jangan risau. Okey, so yang ni kita dapat 25 dan kita dapat 5. Okey, 5 unit. 3, 4, 5. Okey. Vektor A, magnitude bagi vektor A bergerak ke kanan 6 unit, bergerak ke bawah 2 unit. Jadi kita ada jawapannya 7 kuasa 2 bagi 52 dan kita ada 7.211 unit. Okey. Okey, kalau dalam ada lagi satu magnitude bagi vektor V. Okey, bergerak ke kanan 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 bergerak ke atas 2, 4, 5. 5 kuasa 2. Okay. Saya dapat 13 unit. Okay. Kalau bergerak ke kanan, positif. Bergerak ke kiri, negatif. Okay, bergerak kiri kanan. Okay, X bergerak ke kanan, positif. Bergerak ke kiri, negatif. Okay, kalau bergerak ke atas, positif. Bergerak ke bawah, dia akan jadi negatif. Okay. Tapi kalau nak cari magnitude macam ni kan, sebab cikgu belum ajar lagi vektor dalam sata kartis, so kamu tak tulis negatif pun tak apa. Okay, so kita tengok soal exercise yang ketiga. Exercise yang ketiga kena lukis U dia macam ni. So 2U mestilah 2 kali ganda. Kena lukis dengan pembaris ya. 1, 2. Okey, yang ni adalah 2U. Okey, negatif 2U bertentang arah. Magnitude dia sama ya. Bertentang arah tapi magnitude dia sama. Bertentang arah ni pun tak sama juga. Okey, magnitude dia sama.
bertentang arah. 3. So ada 3 lah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3U. Okay, soalan 4. AB ialah vektor A. Okey, so nak cari CD. Bertentang arah mestilah negatif. Bertentang arah negatif vektor A. Okey, EF sama arah dengan AB kan? Tapi dia ada 1, 2, 3. 3 kali ganda. So sama dengan 3A. Sama arah positif. Okey, yang ni pun sama arah. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi 4A. Senang je. Okay, kita tengok yang ni. FG ialah U kan. Okey. Jadi JK ialah 1/2 vektor U. Separuh. Jadi 1/2. MN dia ada 2 kali ganda. Ni FG. 2 kali ganda. Jadi 2U. Okey. PQ. 1 ni 4. 1, 2. Kan ni 4 separuh. 1 separuh. 1/2 U iaitu 3/2U. Okey. Yang ni bertentang arah. Bertentang arah. Jadi kita tengok ni 4. Ni 4 separuh. 2 kotak je. So 2 separuh. Okey, negatif sebab bertentang arah. Next, kita tengok ini. PQ. PQ mana? P ke Q, W. Sini. Okay, vektor W. AB. So, sama arah. Ini ada 2 kotak je. So, 1, 2, setengah. So, 2 setengah. So, 2 setengah W. Okay, jangan lupa tilde ini. Okay. So, bertentang arah mestilah negatif. Bertentang arah dengan PQ mestilah negatif. So, kita tengok 1, 2, separuh. Negatif, 2, separuh. EF, 1, 2. Okey, bertentang arah jadi negatif 2, W. Soalan 3. PQ ialah X. AB ialah negatif X. CD kan bertentang arah kan? So CD kita ada 1X, kemudian 2X, 1X, 2X, so 2X. So ini adalah 2X. So EF. EF kita ada 1 separuh kan? 1 setengah. 1 setengah. 1 setengah X. Okay, so kita tengok GH bertentang arah dengan yang ni. Bertentang arah negatif. So kita tengok 1, 2, 3. Negatif 3 X. Okay. Okay, vektor selari. Exercise 5. Tunjuk bahawa setiap pasangan vektor berikut adalah selari. So kita kena tunjuk. Okay. Sama ada AB sama dengan lambda CD ataupun CD, vektor CD sama dengan lambda AB. Kita kena tunjuk macam ni. Okay. So saya nampak ni 10, ini 2. So AB sama dengan 5 darab dengan 2 vektor X. Okay, saya tiru dari sini 2X. So saya keluarkan 5, tinggal 2X kat dalam. Jadi 2X ni adalah CD kan? AB ni ialah 5 CD. Jadi kita dapat tunjuk. Jadi kita tulis AB ialah selari dengan
CD. Ataupun kamu boleh kata vektor AB dan vektor CD adalah selari. Okey, so kita dapat AB dalam bentuk macam ni. Okay, persamaan macam ni. Kita tengok AB. Okey, ada 3, ada 5. So BC, yang penting ni, kita nak dapat 5 kat dalam. Ini 3X kan? Okey, so yang penting ni saya nak dapat lambda negatif 5X. So macam mana saya boleh dapat tu? Okey, kalau kita dapat negatif tu, maksudnya lambda EF. Kita nak dapat bentuk ni. So macam mana kita nak dapat bentuk ni? Okey, so 3. Tapi kita ada 3, kita tak ada negatif 5. Okey, so macam mana kita nak cari? Okey, so sekarang ni 3X kan? So saya nak negatif 5, so saya darab 5. Okay, this is cheating actually. Cheating. Darab 5, sebelah sini darab 5, sebelah sini pun darab 5. Jadi saya dapat 5, 3X. Right. Okay. Tapi nak negatif. So sini negatif, darab negatif, darab negatif. Dapat ni lah. Okay. So sekarang ni saya buat negatif 5. Okay. So setakat ni 5, negatif 5 kan. Saya tukar ni ke dalam. Okay. Negatif 5, BX sama dengan 3, negatif 5X. Okay, so saya sudah dapat negatif. Yang penting saya nak dapat negatif 5X kat dalam. Okay, so BC sama dengan, okay, BC ni negatif 5 boleh turun ke sebelah kanan dah. 3 per negatif 5. Darab jadi bahagi. So saya dapat BC sama dengan 3 per negatif 5. So negatif 5X ni akan jadi EF. Bukan kita tulis sendiri, saya ambil dari sini. Okay. So, kena tunjuklah, kena tulis. Dua pasangan ini adalah selari. Bertentang arah. Negatif tu maksudnya bertentang arah. Boleh? So, kena tunjuk. So, BC selari dengan EF. Sebab dia ada bentuk macam ni ya. BC adalah lambda kepada ni, lambda maksudnya perkali. Okay. Okay, next. Okay, 3 susah sedikit, kalau banyak tu U. Okay, so sekarang ni saya nak dapat yang ni, saya nak tukar jadi ni, dapat ni. Bukan tukar lah, nak dapat tu. Vektor U adalah 8X tambah 2Y. Okay, V, kita nak dapat V 2. X tu nak jadi 2. So macam mana nak jadi 2? U, macam mana nak jadi 2? U, bukan V ya, U. Nak jadi 2, 8 ni nak jadi 2. Macam mana? Bahagi 4. Faktor 4. Keluarkan 4 dapat 2. Keluarkan 4, 2 per 4. 2 per 4. Faham ke? Ni, 8 kalau dikeluarkan. Okey, 4 dikeluarkan maksudnya 8X per 4, 2Y per 4. Macam tu. Kalau ni darab 4, kenapa 4 kat dalam? Jadi saya dapat 2 di sini, 2 per 4 di sini. Jadi U ialah 4, 2X tambah 1 per 2Y. Okey, kita cek sama tak yang ni? Sama. Jadi U sama dengan V. 4V. U sama dengan 4V. Okey, disebabkan 2X tambah 1 per 2Y ialah V. So kita dapat tunjuk U ialah lambda V. So, U, vektor U adalah selari dengan vektor V. Ni maksud selari. 2 garis lurus ni.
Okay, dua garis yang condong. Itu masuk selari. Okay, kita tengok exercise 5, soalan 4. Okay, kita ada vektor X dan vektor Y. Saya nak yang banyak ni. Okay, senang sikit. Y sama dengan 24A tolak 3B. Nak tukar 24 ni jadi 4. Okay, Y, keluarkan 4. Okay, so 24A tolak 3B ni, okay, nak darab 4 kan? Kena keluarkan 4, bahagi 4. Kalau sini darab, sini dalam tu kena bahagi. So kita dapat Y sama dengan 4, 6A tolak 3/4B. Salah juga. Okay, sekali lagi. Bukan nak dapat 4. Dalam tu nak dapat 4. Y sama dengan 24A tolak 3B. Okey, nak dapat 4. 24 nak dapat 4, bahagi 6 baru betul. So, keluarkan 6. 24A bahagi 6. Okey, yang ni pun bahagi 6. Okey. So, kita dapat 6, yang ni dapat 4A, yang ni dapat 1/2B. So, jadi, ni sama kan? Sama dengan X. Vektor Y sama dengan 6, vektor X. So, Y ialah lambda X, di mana lambda ialah 6. Jadi, vektor Y adalah selari dengan vektor X. So, ni penting tak? Nak faham faktor. Pemfaktoran penting dalam sini. Baru kita boleh dapat perkali dia. Okey, kita kena tulis dalam bentuk macam ni. Perkali. Okey, sekarang kita akan masuk soalan vektor-vektor bukan sifar dan bukan selari. Senang saja. Kalau ada ayat tidak selari, bukan sifar, okey, maksudnya H ni sama dengan kosong, perkali dia akan jadi kosong. Okey, perkali dia akan jadi kosong. So, dapatlah negatif 3, positif jadi negatif di sebelah kanan. Sebab ni kalau sini tolak 3 jadi kosong, sebelah kiri tolak 3, sebelah kanan pun tolak 3, dapat negatif 3. Okay, soalan kedua, 3H tolak 2 sama dengan kosong. Okay, 3H sama dengan 2, H sama dengan 2/3. 2K tambah 8 sama dengan kosong, 2K sama dengan negatif 8, K sama dengan negatif 8/2, K sama dengan negatif 4. Kenapa sama dengan kosong? Sebab vektor tidak selari bukan sifar. Kalau ada dua ayat ni, jadi perkali dia akan jadi kosong. Okay, ya. So 2H tambah 1 sama dengan kosong sebab dia vektor tidak selari dan bukan sifar. Okay. Vektor dia bukan sifar. Okay. Bukan perkali, dia bukan sifar. Okay. So 2H tolak 1. H sama dengan negatif 1/2. So yang ni K, 3, 1. Positif, negatif. Okey, macam mana cikgu boleh dapat ni? Saya guna cara ni. Okey. K2 tolak sini, K kuasa 2 tolak sini, nombor tulis belakang. Kotak lagi 1, positif 2K. So kotak sini hanya hasil darab. K darab K dapat K kuasa 2. So ini 3 darab 1 dapat 3. So negatif sini. So sama ada positif darab negatif dapat negatif atau negatif darab dengan positif dapat negatif. Okey. So saya cuba dari sini, ini cubaan sajalah, percubaan saja. So saya cuba darab. Okey. K darab, ni kotak darab, hanya darab. K darab 3 dapat positif 3K. K darab negatif 1, negatif K. Jadi, kenapa saya nak darab? Saya nak cek sama ada yang ni betul ke tidak. Okey, saya darab. Kemudian ini kotak hasil tambah ya. Ini hasil darab saja. Ini kotak hasil tambah, ini dapat 3 tolak 1, dapat 2. So betul. Kalau betul, yang ni betul. Okey, saya tulis jawapan dari sini. K tambah 3, K tolak 1. Jadi K tolak 1 sama dengan kosong, K tambah 3 sama dengan kosong. Okey, K sama dengan 1, K sama dengan negatif 3. So, kita ada 3 jawapan. Okay, next.
Okay, so yang ni so kita ada hukum segitiga, hukum segi empat selari dan hukum poligon. Okay, hukum segitiga. Kalau bergerak dia nak AC kan? Kalau nak AC, titik awal ni titik terminate. Dari awal sampai terminate boleh bergerak sini. Macam kamu nak pergi ke e-concept. Ada banyak jalan. Okay, dari rumah sampai ke e-concept ataupun dari rumah bergerak ke jalan kecil dulu baru sampai e-concept. Okay. Sama selari tu, kalau selari maksudnya sini dengan sini adalah sama magnitude. Kalau sini B, sini B. Kalau bertentang arah, dia akan dapat negatif. Kalau sama arah, dia dapat nilai yang sama, iaitu vektor B. Okey, kalau sini A, sini A. Hukum poligon sama juga macam hukum segitiga. Okey, kalau dia nak dapat AE, dia bergeraklah situ. Okey, kita tengok contoh. Okay, contoh ya. Tentukan vektor tunggal bagi setiap yang berikut. Okay. A, B, C, D, E adalah sebuah heksagon sekata. Heksagon ada 6 sisi. Okey, dia nak AE tambah ED. So AE mana dia? AE di sini. Okay. Okay, I need right. Okay, cikgu guna. AE sini tambah ED. So dari sini tamat dekat sini. AD. Sebelah dia sama, nampak tak EE? So jawapan dia AD. Awal, tamat. Okey. Okey, soalan yang kedua, AC tolak BC ya. AC tolak BC. Okey, AC tolak BC. AC tolak BC. So tolak maksudnya bertentang arah dengan CB. AC di sini, AC. Okey. Bertentang arah dengan CB. Okey, AC not tolak maksudnya bertentang arah dengan CB. Negatif akan jadi positif kalau bertentang arah. BC maksudnya B ke C. CB maksudnya C ke B. BC maksudnya B ke C. CB maksudnya C ke B. Okay. So dari sini kita tengok. Okay. Nampak sangat kan? Kita tengok ni. Okay. AC. Kemudian CB. Jadi jawapannya A ke B. Ini titik awal, titik terminate. Jadi jawapan dia A, B. A ke B. So nampak tak ni C, C. Kat tengah-tengah mereka mesti titik yang sama. So mula dengan A, tamat dengan B. Okay. Kita tengok soalan 1. Yang ni adalah segi 4 selari. So PS tambah PQ. Okay, PS mana? PQ mana? Sini. Okay, so dia terlibat dengan dua ni. Macam mana saya boleh dapat? Bertentang arah. Macam mana saya boleh dapat sini? Okay, kena fikir. Tengah-tengah pun tak sama. Okay.
So, ini garis selari. Ini dua-dua garis selari kan? So, PS, vektor PS sama dengan vektor QR. Vektor PQ sama dengan vektor SR. So, ini ciri-ciri hukum segi empat selari. So, PS tambah PQ. PQ yang ni, dia sama dengan SR. So, PQ dia sama dengan SR. So, PS tambah SR. PQ ialah SR. Jadi, jawapan dia PR. Okay. PR. P ke R. So, QR. Okay. So, boleh dah kan? So, PQ, QP ya. QP dengan QR. So, di sini QR sama dengan PS. Kan? So, QP sama dengan tambah PS. QR ialah PS. So, QP tambah PS. QR ialah PS. So, kita dapat QS. Dapat QS. Titik awal, titik terminate. Okay, senang kan? Tak susah pun. Okay, soalan 2 PSR ialah segi 4. PSR ialah segi 3. When in home, I was very blur here. Okay, SR dengan RP, where's RP? So, yang ni senang lah. Saya pun tak percaya ni soalan. Okay, PR ke RP. Jadi jawapannya, ni awal terminate. Awal terminate. Jadi jawapannya SP. Easy. Right? Mesti awal ke terminate. Okay, ni susah sikit. AB, okay, yang ni adalah polygon. Okay, so AB, kita tengok AB mana AB. AB dengan AF, mana AF? Oh, AF over here. So AF sebenarnya sama dengan BO. BO. AF sama dengan BO. Nampak tak garis sama? Heksagon kan? Heksagon sekata. Okey, heksagon sekata jadi sama. Jadi jawapan dia AB tambah BO sama dengan AO. Right. Awal terminate. Awal terminate. Awal terminate. Okay, kita tengok B. B. OD dengan OF. Where is OF? Here. So, OF sama dengan DE. So, OD sama dengan DE. Jadi, jawapan dia OE. Awal terminate. Awal terminate. Okay, soalan keempat. Okay, PQ tolak. Tolak maksudnya bertentang arah. Okay, maksudnya ni PQ tambah dengan negatif QR. Tambah PQ tambah dengan negatif RQ. So PQ sini. Okay, PQ bertentang arah. Bertentang arah dengan QR. Jadi negatif akan jadi positif. So jawapan dia jadi PR. Okay, soalan 2. Okay, QP. Okay, net tambah negatif QR ialah QP tambah dengan RQ.
2O ke Q? Oh, Q. Let me see. What difference? So our Q is over here. QP is over here. Okay. So RQ dengan QP. Okay, maksudnya RQ dengan QP. Jadi jawapan dia adalah RP. Awal, terminate. Awal, terminate. Apa maksud awal terminate? Titik awal, titik terminate. Mesti dari awal ke terminate. Okay, soalan 5. Boleh dah kan? PT ialah PT tambah negatif ST. So, PT tambah dengan TS. So, jawapan dia PS. Okay. PR tambah negatif QR. Bertentang arah. PR tambah RQ. Bertentang arah negatif akan jadi positif lah. So, PQ. So, we check ya. Okay. Kita check. PR. RQ. Awal. Terminate. Okay, boleh. PT, TS, awal, terminate. Titik awal, titik terminate. Boleh? Okay, exercise 8. Okay, exercise 8, cikgu tunjuk jawapan sebab senang macam algebra sebenar. Bila kamu tulis tu, ni, P, bawah tu tilde. Dia macam ombak. Ombak. Action dia macam ombak. Tilde. P dengan P ya. P tolak dengan P. Kamu bergerak ke depan pun tolak juga. Jangan bergerak ke depan, negatif ni jadi positif. Tak ada. Okey, yang ni tambah. Okey dah. Yang ni A tolak A lah. Kita dapat ni. Guna kalkulator. U. Guna kalkulator. Ada A, ada B. Okey, tolak ni kena darab dua-dua. Okey. Bila kita kembang dapat negatif 2B A tambah 3B. Negatif 2A tolak tambah jadi tolak. Negatif, positif, negatif. Negatif, positif, negatif. Positif, negatif, negatif. Hanya negatif, negatif, positif, 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 positif. Okey, X dengan X. Ni tolak. Tolak, tolak jadi tambah. Okey, tolak, tambah. So, X tolak dengan X dapat negatif 3X. 4 tambah 1 dapat 5. Kemudian tolak jadi tolak lah kan. Tolak tambah tolak. Tolak tolak jadi tambah. So U dengan U. 2U tolak U. Negatif V tambah 3V. So ni tambah tak ada masalah. Tambah tambah. Tambah darab tambah dapat tambah. Positif darab positif dapat positif. So X dengan X. 4. Y dengan Y. Habis. Okey. Ni pun sama. Oh, sorry. Okey, positif. A dengan A, negatif 5B tambah 3B. So, dapat jawapan. Ini bersama, kita U dengan U, V dengan V.